saya, Cikgu Mali. Kali ini saya akan bawakan tajuk bab 7 iaitu sukatan serakan data terkumpul dengan subtopik ialah kita nak belajar hari ini berkaitan dengan kuartil. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kuartil? Okey, kuartil ialah nilai yang membahagi suatu set data kepada 4 bahagian yang sama. Okey, dan setiap set data mengandungi 3 kuartil iaitu kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Okey, mula-mula tadi saya sebut dia membahagi set data kepada 4 bahagian. Okey, katalah daripada OGIF yang kita dah lukis sini, maksimum sekali bahagian atas dekat sini ialah N. Bergantunglah pada OGIF yang kalau kita dah lukis, contohnya kalau macam ini. Okey, yang ini ialah, kalau kita lihat dekat sini, dia punya maksimumnya dekat sini, N-nya ialah 30. Yang paling atas sini, ini dipanggil N. Jadi bilangan data itu ialah 30 semua sekali. Okey. Jadi kita nak bahagi N ini kepada 4 bahagian. Okey, mula-mula kita bahagikan dia kepada 2. Sini N, ini bermula dengan kosong lah. Kalau N ini kita bahagikan dia kepada 2, kita akan dapat tengah-tengahnya. Okey, tengah-tengahnya katalah dekat sini. Jadi yang di sini ialah N per 2. N per 2. Separuh daripadanya. Okey, dan bila N dekat sini, kita unjurkan gunakan pembaris. Okey, bawa ke OGIF. Okey, saya tunjukkan dulu Okey. Dan kemudian kita baca ke bawah. Baca ke bawah macam ni. Alright. Jadi di sini, bila kita bahagi 2, bermaksud yang di sini ialah Q2. Okey, dia berada di tengah-tengah Q2. Okey, kemudian ini daripada sini ke sini, kita nak bahagikan dia kepada 4 bahagian. Tadi saya sebutkan kuartil ialah nilai yang membahagi satu set kepada 4 bahagian. Jadi ini kita baru bahagi 2. Jadi saya bahagikan dia lagi kepada, nak bahagikan dia kepada 4. Jadi daripada 0 ke N per 2 ini kita bahagikan lagi 2. Okey, yang ini ke sini pun kita bahagikan dia kepada 2. Okey, jadi dekat sini bermaksud kalau N ini ialah ada 4 bahagian. Jadi di sini ialah satu bahagian daripada 4 sebab kita bahagikan dia kepada 4. Jadi dekat sini ialah N per 4. Ataupun boleh juga ditulis 1 per 4 darab N. Okey, yang di sini ialah ini satu bahagian. 1 per 4, ini 2 per 4. 2 per 4 ialah bersamaan dengan ini ialah 2 per 4 darab N. Bersamaan dengan N per 2. Okey, ataupun 1 per 2 N. Dekat sini ialah, kalau sini 1, sini 2, dah tentulah dekat sini ialah 3 per 4 daripada N. Okey, jadi di sini ialah 3 per 4 N. Okey, dan yang atas ini ialah N ataupun 4 per 4 N. Okey, jadi sekarang kita dah bahagikan dia kepada 4 bahagian. Jadi bila saya unjurkan dia, membawa dia ke OGIF. Okey, saya bawakan dia contoh yang ini, yang mula-mula ini saya bawakan dia ke OGIF, kemudian bawa ke bawah. Ini dikenali sebagai Q1. Okey, kemudian yang 3 per 4 ini pun sama. Saya bawakan dia ke OGIF dan unjurkan dia ke bawah. Lurus ke bawah ya. Okey, dan di sini dikenali sebagai Q3. Okey, apa dia Q1, Q2, Q3 ini? Ialah kalau Q1 adalah dikenali sebagai kuartil pertama. Okey, Q2 yang ini ialah dikenali sebagai kuartil kedua. Oleh kerana dia berada di tengah-tengah, okey, jadi dia tengah-tengah kat sini. Okey, jadi di sini kuartil kedua lebih dikenali sebagai median. Sebab dia berada di tengah-tengah. Yang ni dia membahagi 2. Berada tengah-tengah, jadi dikenali sebagai median. Jadi kuartil yang Q3 ialah dikenali sebagai kuartil ketiga. Okey, dan daripada sini sebenarnya kita boleh kira iaitu julat antara kuartil. Julat antara kuartil ialah Q3 tolak dengan Q1. Ini ialah rumus untuk julat antara kuartil, iaitu Q3 ialah kuartil ketiga tolak dengan Q1 iaitu kuartil yang pertama. Jadi kita akan dapat julat antara kuartil.
Okey, seterusnya kita nak lihat contoh yang dalam OGIF yang sebenar ya. Okey, katalah daripada jadual kekerapan longgokan. Okey, kita dah pun lukiskan paksi dia kekerapan longgokan. Untuk paksi Y-nya, paksi X-nya ialah mewakili sempadan atas. Kemudian kita tandakan semua ini. Okey, dan seterusnya kita sambungkan dia titik-titik ini. Okay, saya nak ajar dulu macam mana cara nak sambung titik ni. Sebab selalu pelajar kan dia gunakan baris lah. Jadi graf dia tak menjadi satu lengkung yang licin. Okey, caranya ialah dari titik ke titik ini ialah kita sambungkan je macam tu. Dan berhenti. Kemudian daripada sini ke sini buat lagi. Okey, ini ke sini sambung lagi. Seterusnya ke bawah. Okey, yang ke sini lengkokkan ke sini sedikit. Okey, kemudian yang last ini kat sini. Okey, kalau kita buat graf OGIF kita macam ni, dia akan jadi OGIF kita akan salah. Dah diperingatkan dalam video yang sebelum ini. OGIF dia tak boleh tergantung dekat atas macam ni. Dia mesti bersambung dengan sempadan atas sebelumnya. Okey, jadi maksudnya kita mesti sambung dia ke sini dengan kekerapan longgokannya sifar. Mesti menuju ke bawah, ke kekerapan longgokan sifar ya. Dia tak boleh tergantung. Jadi saya sambung lagi OGIF saya ni. Sambung ke sini. Okey, barulah kita dapat satu OGIF yang licin. Lengkung yang licin ini penting ya sebab dia akan memberi bacaan kuartil pertama, kedua, ketiga nanti dengan tepat. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Yang paling maksimumnya dekat sini ialah 60. Okey, saya dah sambungkan 60. Jadi bermaksud yang di atas ini merupakan dia punya N. Okey, N-nya ialah 60. Jadi kita nak bahagikan dia kepada 4 bahagian yang sama besar. Jadi mula-mula kita bahagikan 2. 60 asalnya ialah N-nya ialah 60. Jadi kita nak bahagikan dia kepada 4 bahagian. Jadi kita buat 1/4 N ataupun bersamaan dengan 1/4 darab dengan 60. Okey, kemudian yang ini tengah-tengahnya ialah 1/2 N sama dengan 1/2 darab dengan 60. Kemudian yang ketiga ialah 3/4 N. Iaitu 3/4 darab dengan 60. Kenapa saya buat macam tu tadi kan? Saya dah tunjuk dia ni. Ni. 1/4 N, 2/4 N, 3/4 N kan? Jadi 1/4 darab 60 ialah 15. Okey, 15 tu dekat sini. Ni 10, 20, 15 kat tengah-tengah sini. Okey, tanda dengan merah lah. 15 dekat sini. Ni 15. Okey, kemudian 1/2 darab 60 ialah 30. 30 itu ialah yang ini. Dah tepat kat sini. Okey, seterusnya ialah 3/4 darab dengan 60 ialah 45. Dan 45 itu ialah di sini. 45. Okey, sekarang saya nak buatkan garisnya. Daripada 15 ni pergi ke OGIF. 30 pergi ke OGIF. Turunkan ke bawah. Ini pergi ke OGIF, turun ke bawah. Okey, tadi kita dah bahagikan dia kepada 4 bahagian. Iaitu yang ni tadi 1/4 N, setengah N, 3/4 N. Okey, kemudian kita sambungkan, buatkan garisannya. Okey, kita dah membahagi dia kepada 4 bahagian yang sama besar. Okey, kita unjurkan dia ke OGIF dan bawa ke bawah. Ini bawa ke bawah, kita baca dekat sini. Bacaan dekat sinilah yang iaitu Q1. Yang ini pula setengah N ini kita unjurkan ke sini, bawa ke bawah. Dan bacaan di sini ialah Q2. Q2 juga dikenali sebagai median. Kalau seorang tanya cari median daripada OGIF, bermaksud kita 60 ni bahagi 2, kita dapat 30, nanti bawa ke sini, unjurkan ke bawah dan tengok bacaan di sini. Itulah nilai untuk median. Seterusnya ialah yang 3/4 N, iaitu 45 tadi kita dapat tadi kan. Jadi bawa ke OGIF, unjurkan ke bawah. Bacaan di sini ialah untuk Q3. Kuartil yang ketiga. Ini kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil yang ketiga. Okey, bagaimana kita nak membacanya nilai dekat sini? Daripada 70.5 ke 80.5 ada 10. Jaraknya 10 dan dia pun ada 10 kotak. Jadi bermaksud setiap satu bahagian ni akan naik 1 unit. Jadi bermaksud dekat situ ialah kalau di sini ialah 70.5, kotak yang pertama ini ialah 71.5, 72.5, 73.5, 74.5, 75.5, 76.5. Jadi Q1 kuartil yang pertama. Okey, saya tuliskan kuartil pertama iaitu Q1 adalah berapa tadi? 76.5. 76.5. Itu bacaan kuartil yang pertama. Okey, median pula ataupun kuartil yang kedua.
Okey, dikenali juga sebagai median ya, ataupun kuartil kedua, iaitu yang di sini kuartil keduanya 80, 80.5, 81.5, 82, 83, 84.5, 86.5, 86.5. Ini yang tengah-tengah sekali ni ialah 85.5, lepasnya ialah 86.5. Jadi Q2 ialah 86.5. Okey, dan seterusnya kuartil yang ketiga. Ketiga ialah Q3 bersamaan dengan yang di sini. So, di sini ialah 90, 91.5, 92.5, 93.5, 94.5. Okey, jadi 94.5. Okey, dan biasanya soalan dia tanya lagi ialah cari julat antara kuartil. Okey, kalau soalannya suruh cari julat antara kuartil, ialah saya ringkaskannya sebagai JAK, julat antara kuartil, ialah kuartil ketiga tolak kuartil yang pertama. Iaitu kuartil yang ketiga tadi ialah 94.5 tolak dengan kuartil yang pertama 76.5. Dan jawapannya ialah 18. Jawapan untuk julat antara kuartilnya ialah 18. Okey. Jadi saya harap anda dah pun jelas bagaimana nak mencari kuartil yang pertama, kuartil kedua dan kuartil ketiga. Bahagikan nilai data ini kepada 4 bahagian yang sama besar. Ini bahagian yang pertama, ini bahagian yang kedua, bahagian yang ketiga dan bahagian yang keempat yang sama besar, sama saiz. Okey, jadi untuk dapatkan bahagian pertama dekat sini 1/4n, iaitu n-nya kalau 60 lah 1/4 darab 60. Ini ialah 2/4 darab 60. Yang ini sebenarnya ialah 1/2 n, ini asalnya ialah 2/4n. 2/4n ialah setengah n lah, setengah darab dengan 60 dekat sini 30. Ini 1/4n, 2/4n, 3/4n. 3/4 darab dengan 60 dapat 45. Lepas tu baru kita buatkan garis, punjurkan ke bawah. Okey, diperingatkan dekat sini selalu pelajar buat salah. Bila ditanya cari kuartil pertama, kuartil yang ketiga, pelajar tuliskan jawapan di sini. Dia tulis kat sini 76. Okey, saya tulis sini 76.5. Okey, sebenarnya jawapan di bawah ini, ingat jawapan di sini tidak diterima. Jawapan di sini tidak diterima. Jadi, jangan tulis dekat sini. Kita pindahkan. Kuartil yang pertama ialah 76.5. Tulis di sini. Bukan dekat bawah-bawah ini. Kalau tulis juga dekat sini, katalah dekat sini 86.5. Tapi pastikan ia dipindahkan ke ruang jawapan. Jangan biarkan jawapan anda di paksi X sahaja. Kalau awak tinggalkan jawapan tu dekat sini, nanti tak dapat markah. Okey, itu saja daripada saya berkaitan dengan kuartil, merujuk kepada ORGIF. Kuartil pertama, kuartil kedua dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua dikenali sebagai median. Okey, sehingga jumpa lagi di video yang akan datang. Semoga semuanya berjaya, insya-Allah.